Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa amaddahu bil fahmi wa habahu bit takrim. Rafa'a sya'nal ilm fa aqsama bil qalam wa amtanna 'alal insan fa 'allamahu ma lam yakun ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati al-fadhil pengacara majlis, yang dimuliakan mudir Madrasah Darul Hikmah Ustaz Said, yang dimuliakan Tuan Ketua Polis Daerah Kemaman, dan semua rombongan, para tetamu, duyufinal kiram, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 20 hari bulan Syaban 1442 bermakna kita berada di ambang Ramadan. Bila sebut Ramadan dengan Al-Quran, Allah merupakan suatu perkara yang sangat sinonim, kata orang, sangat dekat. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa. Sebagaimana kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan kepada orang-orang yang dulu daripada kamu. Maka tujuan puasa itu difardukan la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Dalam ayat ini disebut puasa, tapi tidak disebut bila puasa. Sehinggalah itu ayat 183. Sehingga dalam 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Maknanya Allah sebut Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, yang diturunkan padanya Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, maka wajib dia kena puasa dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya. Kerana itulah kata di para ulama tadabbur, Quran dengan Ramadan ni satu perkara yang berkait rapat. Artinya Ramadan sebagai bekas kepada Al-Quran, bekas kepada Al-Quran. Jadi Alhamdulillah, kebetulan kita pada pagi ini juga kita merasmikan pondok tahfiz Darul Hikmah lil banat ataupun untuk muslimat. Jadi sudah molek, kata orang, dekat dengan Ramadan, kita juga mengambil peluang yang baik ini untuk menghidupkan fungsi Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana kata di para ulama Islam, Al-Quran itu fungsi dia yang pertama diturunkan untuk dibaca. Baca itu yang pertama. Allah SWT telah memuliakan Nabi SAW dengan Iqra, baca dulu. Kemudian bila mari baca, kita kena faham apa yang kita baca. Itu dia panggil dalam bahasa kita kena belajar dan kita kena tadabbur Al-Quran. Baca itu tahap pertama. Baca Quran sudah mendapat pahala. Kata Nabi SAW, aku tak kira alif lam mim satu huruf, tapi alif satu, mim dua, ra tiga. Mim, alif, lam, mim yang ketiga. Setiap huruf 10 ganjaran. Bermakna kita baca alif lam mim saja, kita sudah ada berapa ganjaran kita? Sudah ada 30 ganjaran. Jadi para jemaah sekalian,
Bila kita sebut tentang ganjaran pahala yang begitu besar, bermakna kalau kita baca je Quran banyak tu boleh. Kalau kita tadabbur Quran inilah yang membawa kepada kita, mendekatkan kita kepada kefahaman dan mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tahap yang ketiga dari Al-Quran, yang fungsi Al-Quran itu, iaitu kita nak, apa yang kita nak, tahap yang ketiga, iaitulah kita nak beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Baca saja, faham saja, tidak beramal dengan dia, maka ini satu kepincangan yang besar yang berlaku dalam Islam ini. Sebagaimana kata seorang ulama, nama dia Al-Hasanul Basri rahimahullah, ulama salafus salih, dia kata Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu untuk diamalkan, tetapi sebahagian masyarakat ja'alu qira'atahu amalan. Mereka hanya break pada mana? Baca tu, setakat tu je amal. Jadi para jemaah sekalian, tujuan kita mengadakan kelas pengajian Al-Quran, tujuan kita mengambil peluang untuk menghidupkan majlis Al-Quran ini adalah satu perkara yang sangat mulia. Sehingga dikatakan semua yang berkait dengan Al-Quran mulia. Yang bawa turun Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Jibril. Hari ni kita nak tanya ni, pelajar-pelajar yang ada ni, siapa dia boleh jawab, boleh hadiah. Tanda yang pertama, yang turunkan Quran kepada Nabi, malaikat Jibril. Maka Jibril menjadi ketua malaikat. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik dalam setahun. Dan diturunkan pada bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang terbaik. Diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka di sinilah kata para ulama, semua yang berkait dengan Quran mulia. Jadi kalau kita nak jadi orang yang mulia, maka kita juga kena menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam, Nabi SAW sebut dalam Quran, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Quran ni iaitulah ahlullah, maknanya orang yang rapat dengan Allah dan mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang tersendiri. Maka marilah sama-sama kita menjadi Ahlul Quran, orang yang mendekatkan diri dengan Al-Quranul Karim, supaya kita menjadi orang yang mulia, insya-Allah. Jadi langkah pertama, mengaji Quran dulu. Dia kata, saya ni ustaz dah tua dah ni, baru nak belajar. Tak ada umur. Kalau kita nak kira sahabat-sahabat Nabi mula belajar Quran umur berapa? Sahabat Nabi masuk Islam, yang masuk Islam muda siapa? Ni pelajar-pelajar ni. Siapa dia yang masuk Islam muda di kalangan sahabat? Ya? Sayyidina Ali. Ali orang muda. Nabi sendiri mula terima Quran umur berapa? Berapa orang Nabi? 40. Derah ni jawab. Tak boleh hadis ni sebab ramai. Baik. Maknanya Nabi sendiri sallallahu mula terima Quran umur 40. Ada sahabat yang masuk lebih tua daripada itu. Yang paling tua dalam sejarah dunia ni, untuk rekod para pelajar kita, Salman Al-Farisi. Mengikut Imam Nawawi, Salman Al-Farisi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah setelah dia mengembara mari daripada negeri Faris, negara Iran, berjalan satu langkah, satu orang. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan umur Salman ketika jumpa dengan Nabi sudah 250 tahun. Kat kita tak hafal lagi. Baru 50, baru 60 rasa saya tak boleh belajar Quran, ustaz sudah tua. Salman belajar Quran umur 250 tahun. Kenapa kita tak boleh? Ini dia panggil ilmu psikologi, ilmu motivasi. Bermakna orang tua mula nak belajar Quran tidak salah. Dan masih tidak terlambat. Pasal itulah kita kena kuliah muslimat kita ni, selain daripada tahfiz kepada banat, anak-anak kita kena buka juga khas kepada pengajian warga muslimah
Kita nak kata orang tua takut dia marah, kita kata warga emas. Sekarang ni orang tak main dia tua-tua ni ustaz, kita nak naik taraf warga emas pula. Warga emas kita kena ajak dia. Ini pengalaman saya di pondok saya, Pondok Sungai Durian. Ramai yang datang tua-tua. Sebab pondok kita ni dua sesi. Satu yang kita terima umur 13. Kemudian kumpulan yang kedua kita terima umur pencen. Mana dia nak datang ke pondok ni, kita tanya dah pencen? Dia kata saya tak kerja kerajaan. Tak, saya tak hanya kerja. Saya kata pencen beranak. Dia kata kalau mari nak beranak sini tak dia nak belajar, kena duduk rumah dulu belajar Quran. Tapi maknanya mari sini tumpu khas. Anak sudah tidak ada, sudah besar-besar, cucu-cucu bagi ke mak dia, kita mari tumpu untuk belajar. Artinya waktu belajar tidak kurang, tidak salah, sebagaimana masyhur daripada kata-kata Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad kata apa? Dia kata minal mahdi ilal lahdi. Tempoh kita belajar ni daripada dilahirkan sampai ke kita mati. Selagi tak mati, kena belajar. Seorang ulama rahimahullah ta'ala, ulama hadis, Abu Zur'ah rahimahullah ta'ala, dia nak mati. Bila nak mati, sahabat-sahabat dia, murid-murid dia datang, takkanlah kita nak pergi ajar kepada tu guru besar ni mengucap, dia tu guru kita. Tapi kalau kita tak ajar mengucap, kita cuai. Sebab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Kena ajar orang nak mati la ilaha illallah. Dia kata macam mana nak buat ni? Ni maha guru ni, bukan tuan guru, maha guru besar dalam bidang hadis. Anak murid dia datang. Pandai juga murid ni pun, orang cerdik, orang alim, mari. Duduk dekat tok guru, sini seorang, dia baca sanad hadis. Haddasana fulan, siapa ke sanad tok guru dia tu? Dia nak cari hadis ya Nabi kita bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Baca separuh jalan, anak murid dia sebab tak sampai hati nak baca. Sambung pula yang kedua. Akhir sekali tuan guru sendiri sambung sanad dia sampai kepada Nabi, qala sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah faqat ruhuhu. Ketika itu ruh dia telah berakhir rahimahullah ta'ala. Dia mati dengan meriwayatkan hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Mati. Tak sempat dia nak kata dakhalal jannah, maka Allah Ta'ala lah jawab, insya-Allah kita kata dengan sanad yang dia ada ini, dengan amalan yang dia ada, insya-Allah dakhalal jannah. Itu yang dikatakan para ulama muzakarah ilmu. Muzakarah hadis ini sampai peringkat mana? Tak berhenti-henti di tengah jalan, sampai peringkat akhir hayat dia nak mati, masih lagi bermuzakarah. Pasal itulah kita para jemaah sekalian, kita jangan letak diri kita ni rasa pandai, rasa cukup dah. Saya belajar Quran daripada nenek saya, umur 5 tahun lagi, duk mengaji Quran sampai hari ni. Nak buka kelas tajwid pula. Kita ni kalau tak uji tak tahu. Dah. Orang tua berpantun, anak cucu dalam perahu, tidak uji tidak tahu. Sedap juga dia punya pantun. Nak tahu uji. Anak sahabat-sahabat saya di KIAS, di College Islam, College Universiti Islam Antarabangsa, yang baru diluluskan minggu lepas. College Universiti Islam sudah naik. Kita ada satu tim fakulti Al-Quran ini, nama dia Klinik Fatihah. Masuk mana-mana masjid yang nak buat klinik Fatihah, kita pergi. Buka klinik. Ada dengan format dia lah. Baca-baca. Ada orang tua ni, terkejut dia. Berapa tok ayah dapat markah? 60. Kata 60 tu lulus dah. Saya takut dapat 40. 40% tak lulus. Kalau tak lulus, macam mana solat kita? Bagaimana ibadat kita kepada Allah? Bagaimana kita nak bertemu dengan Allah? Di antara soalan-soalan yang akan ditanya nanti, man rabbuk? Wa man nabiyyuk? Wa ma kitabuk? Kita Quran. Kita boleh jawab, aku Quran, tapi aku tak kena baca Quran. Kita kata ini satu perkara yang menakutkan kita para jemaah sekalian. Kerana itu, kelas pengajian Al-Quran ini satu kelas yang cukup besar, dan kelebihan ilmu sangat banyak. Saya pun tak nak hurai kelebihan ilmu, cuma saya nak tambah sedikit.
Oleh kerana tajuk kita hari ini iaitulah kelas muslimat. Kita sebenarnya kadang-kadang bila sebut muslimat, tadilah seperti yang disebut oleh Tuan Mudir tadi, muslimat ini satu proses pembinaan generasi. Sebab dia kilang yang melahirkan anak dan mendidik anak. Kalau setakat nak lahir anak, sama ya. Pagi tadi, lepas kuliah subuh tadi, kita duduk cakap dengan sahabat-sahabat kita tentang orang hutan. Rupanya di Kemaman ni ada zoo. Zoo orang hutan. Dia tanya, ustaz lagi melawak ke? Kata nanti lah. Mari mula, tak apa, bagi zoo ni kita jumpa orang dulu. Tak, kita jumpa orang hak biasa dulu sebelum pergi jumpa orang hutan tu. Masya Allah, tabarakallah. Kita kata orang hutan, kita tak mau. Dan banyak lagi benda-benda kita tak mau. Yang kita maunya, kita nak jadi orang. Tuan-tuan, ada satu kisah. Seorang Syekh Muhammad Akram An-Nadwi. Muhammad Akram Nadwi ni, dia tulis kitab Al-Wafa bi Asma'in Nisa. Kalau dapat kitab ni, kita nak beli ni, letak di maktabah kita. Al-Wafa bi Asma'il Nisa, maknanya satu penyempurnaan menyusun nama-nama wanita muslimah yang alim dalam dunia Islam. Agak-agak berapa jilid kitab? Nak susun nama orang ni berapa jilid? Siapa aja dengar ada nama, jawab. Boleh hadiah. Dia kata, yarbu ala khamsin mujallad. 50 jilid kitab nama ulama-ulama wanita. Salah seorang ulama wanita, ni tanda ni. Pelajar-pelajar muslimat tanda. Siapa dia boleh jawab nama Syekh ni? Hebat. Nama dia Maryam binti Abdul Qadir Al-Baghdadiyah. Meninggal pada akhir kurun yang ke-6 Hijrah. Dia kata apa? Maryam binti Abdul Qadir, dia kata, nasakhtu kitab As-Sihah Tajal Lughah wa Sihah Al-Arabiyah. Kitab bahasa sebanyak 7 jilid. 7 jilid tulis dengan tangan. Tulis tangan, bukan cetak dengan kertas. 7 jilid dengan tangan. Selepas dia tulis muqaddimah, dia kata, arju man wajada fihi sahwan. Aku mengharap mana-mana orang yang jumpa kesalahan dalam tulisan aku ni, supaya dia maafkan aku, an yaghfirali khata'i, maafkan aku. Sebab apa? Dengar cerita. Dia kata, li'anni kuntu bainama akhudtu biyamini. Aku menulis kitab ini dengan tangan kanan. Kuntu ahuzzu mahda waladi bishimalihi, sedang tangan kiri aku mengayunkan buayan anak aku. Kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Duduk mengayun. Kita hari ni nulis tangan kanan, tangan kiri duduk tengok WhatsApp, tak jadi apa. Masalah dah. Hebat. Itu salah satu contoh yang menaikkan semangat kita para jemaah sekalian. Bagaimana Syekhah Maryam binti Abdul Qadir, dia tulis kitab-kitab besar dengan tangan kanan, tangan kiri duduk mengayunkan anak. Itulah yang dikatakan bagaimana seorang ibu yang telah melahirkan anak, mendidik anak. Sebab itu kita tengok bila mari musim PKP baru ni, sahabat-sahabat kita dalam bidang perubatan, dia kata, bahaya Ustaz. Ramai ibu-ibu sudah stres, depression, sakit jiwa. Sebab apa? Sebab jaga anak di rumah. Kita kata, rupanya selama ni kita duk marah ke cikgu tak jalan tugas. Tak. Apa ustazah ni tak jaga anak aku, ustaz tak jaga boleh. Kena dia jaga. Berapa bulan dah kita jaga anak? 5 bulan jaga anak, baru dia tahu tinggi rendahnya mendidik anak. Bagaimana kami yang duduk di pusat pendidikan, guru-guru di sekolah, ustaz-ustaz di sekolah, di mahat tahfiz, di mahat. Dia dulu, kalau dulu, untuk maklumat rekod kita lah, arwah bapak saya ni, dia buka pondok di Kelantan tahun 58. Mana sudah 60 tahun lebih. Kami ni menyambung lah, tugas orang tua telah memulakan. Dia kata zaman dulu, tahun 70-an, orang nak mengaji pondok ni memang kira orang yang jatuh rendah standard lah pada pandangan orang. Sekolah orang putih tu hebat-hebat. Jadi ayah ni mari, dia kata, Tok Guru, kami ni bukan nak tinggi-tinggi dah. Nak hantar anak jadi pondok ni bukan nak suruh jadi tok guru, bukan nak jadi ustaz, jadi pak imam. Nak suruh jadi orang je, dia kata.
Maknanya tingginya harapan keluarga kepada pusat pendidikan agama ni nak minta anak dia jadi orang. Dia kata orang dah lah ni pun itu manusia hari ni. Yang kita nak jadi orang, maknanya orang yang ada pelajaran, orang yang ada akhlak, orang yang kenal Tuhan. Kita kata Masya Allah. Pada itulah bila wartawan tanya saya, dia kata, Ustaz, orang kata mengaji sekolah agama ni last sekali. Yang hok hebat-hebat semua pergi sekolah hok hebat-hebat. Saya kata Alhamdulillah, mereka ibu bapa masih mempunyai ruang, tempat di mana dia nak letak anak dia setelah dia rasa tidak jadi. Ini bahasa kita kapur ni. Tak jadi di tempat-tempat lain, kita kata nikmat. Jadi Alhamdulillah, Allah SWT Maha Kaya. Setiap tempat tu ada peranannya sendiri. Kita tak kata kita terbaik. Tak katalah mengaji pondok, mengaji pusat tahfiz ini yang terbaik, yang lain telak. Saya tidak kata abadah sama sekali. Sebab akhlak manusia ni kadang-kadang terdidik dengan didikan ibu bapa, kadang-kadang terdidik dengan didikan yang diberi oleh guru-guru. Ada kalanya dia sendiri tu mempunyai khuluq, seorang yang punya akhlak yang baik. Bahkan ada budak yang pergi sekolah agama jadi nakal. Sebab apa? Sebab kebetulan dia jumpa kawan tak jadi orang lagi di situ, maka dia terpengaruh sama. Kita kata Allah SWT yang Maha mengetahui. Sebab itu dalam hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Sayyidina Muawiyah, kata Nabi SAW, innama ana qasimun wallahu yu'ti. Awal hadis itu, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak beri kepahaman, kebaikan kepada hamba dia, diberi kepahaman. Kemudian kata Nabi SAW, innama ana qasimun wallahu yu'ti. Aku ni tukang beri je, beri maklumat. Tetapi yang memberi kepahaman, yang memberi hidayah, yang memberi taufik, Allah Azza wa Jalla. Kita tak ada kata apa. Masa itulah kita semua, kita kena berusaha. Ibu bapa dengan guru kena bergandeng bahu siang dan malam. Guru dengan pendidikan di sekolah, di tahfiz, di pondok. Ibu bapa di rumah dengan pendidikan air mata. Bangun tahajud pada waktu malam. Kalau anak kita kena kejut pukul 5.30 untuk hafal Quran, ibu bapa juga kena bangun pada waktu yang sama untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah hidayah taufik kepada anak-anak aku supaya mereka mendapat ilmu yang bermanfaat, menjadi manusia yang berguna, yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita kena ingat, terutama sekali saya fokuskan kepada pendidikan anak-anak wanita, anak-anak perempuan. Ada sahabat saya ni, 5 orang anak dia semua wanita, perempuan belaka. Dia kata, Ustaz, isteri saya merajuk dah, tak mau mengandung dah. Saya kata, kenapa? Boleh jadi yang ke-6 laki-laki. Kita main motivasi lah sikit. Dah, kesian dia. Mari yang seterusnya, perempuan juga. Kita kata, Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pilih para anbiya alaihimus salatu wassalam, kebanyakan nabi-nabi anak perempuan. Tengok cerita Nabi Musa bila jumpa dengan Shu'aib di Madian. Dia jumpa 2 orang gadis yang tamshi ala istihya, berjalan dengan malu-malu, kan? Nak pergi ambil air untuk kambing dia. Kalau dia ada anak laki-laki, tentu dia hantar laki-laki. Mana ada perempuan pergi jaga kambing ramai-ramai tempat di padang ragut? Tak ada anak. Nabi SAW sendiri Allah Ta'ala pilih, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Nabi kita SAW, Allah beri anak laki-laki tapi semua mati kecil. Qasim, Abdullah, Ibrahim, semua mati kecil. Yang sempat besar, anak-anak perempuan. Semuanya dilahirkan sebelum Islam, kan? Di antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. 3 anak dia ni, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum mati sebelum Nabi wafat. Mana mati di hayat Nabi SAW. Tinggal Fatimah. Fatimah wafat selepas Nabi wafat berapa hari? Ada mengatakan 6 bulan. Jadi kita kata Allah Ta'ala pilih Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam ini, anak-anak dia berapa? Anak-anak dia perempuan, yang laki-lakinya mati kecil. Jadi para jemaah sekalian,
Bagi orang yang ada anak perempuan, syukur. Yang belum ada anak lagi, usahakan. InsyaAllah. Nah, kena lajulah sikit. Baru ada Ali, Osman, Abu Bakar, tak ada lagi Fatimah, insya-Allah laju sikit kan. Baik, kita doakan yang belum ada anak perempuan, ya Allah rezekikanlah pada mereka anak-anak perempuan yang salihah. Yang belum anak laki-laki, kita doakan dapat anak laki-laki. Dia kata budak-budak muda senyum. Dia kata yang tak ada bini ustaz, kita doakan dapat isteri yang salihah insya-Allah. Nah. Baik. Nak tambah-tambah, jangan tak masuk dalam bab kita ini. Kita tak mau keruhkan suasana yang harmoni ini insya-Allah. Baik. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi yang diriwayat oleh Anas, Nabi kata apa? Man 'ala jariyataini hatta tablugha. Siapa dia jaga dua anak perempuan, didik dia, asuh dia sampai dia besar, sampai dia balik, mana sudah besar. Ja'a yaumal qiyamati ana wa huwa. Datang dia pada hari kiamat, aku dengan dia, Nabi kita letak tangan dekat gini. Maknanya rapatnya ibu bapa yang dapat anak perempuan, mendidik anak-anak perempuan dengan begitu baik, cermat. Jangan anak perempuan dapat, tapi biarlah itu tak masuk dalam kumpulan. Itu hadis yang pertama diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis yang kedua, ingat, anak-anak perempuan ini menjadi tembok, dinding, pemisah di antara kita dengan neraka. Allahu Akbar. Dalam hadis diriwayat oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalath banat. Siapa dia ada 3 anak perempuan? Siapa dia ada anak 3 perempuan sini? Angkat tangan. Seorang lagi? 2. Berapa anak? 4 semua perempuan belaka? 8 anak, tapi 3 perempuan. Baik. Ada 3, siapa dia? 2 orang baru ada. 3. Alhamdulillah. Ramai dah ni. Nampak semangat hari ni. Dengar cerita ni. Dengar bisyarah, khabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Siapa dia ada anak 3 perempuan, fasabara alaihinna, sabar mendidik. Wa at'amahunna, beri makan yang cukup. Wa saqahunna, dan beri minuman yang cukup. Wa kasahunna, beri pakaian yang baik-baik. Beri pakaian molek, jangan pakaian tak untuk aurat, tak cukup saiz, jangan. Kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Anak perempuan ini menjadi dinding, tembok yang memisahkan antara kita dengan neraka pada hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Seronok ke tidak? Berasa nak ramai lah anak perempuan pula. Nah, pasal ada kelebihan sendiri. Kenapa Nabi sebut macam ni? Sebab bagi orang Arab jahiliyah, bagi mereka dapat anak laki-laki happy sangat-sangat. Anda dapat anak perempuan, duka cita. Maka Nabi nak cover balik sahabat-sahabat yang ada anak perempuan supaya jangan terikut-ikut nak membatalkan adat jahiliah yang menghina perempuan, maka diberinya pahala khusus, diberinya kelebihan khas kepada orang yang mendidik anak perempuan. Kita kata alhamdulillah. Satu lagi hadis yang diriwayat oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia kata apa? Man kana lahu salam. Siapa dia ada anak perempuan, yang tadi jaga makan minum, ini yang melengkapnya. Yu'addibuhunna, dia didik baik-baik. Wa yarhamuhunna, dia kesian belah, sayang dia kepada anak perempuan. Dan menjaganya dengan baik. Wa yabat lahul jannatal battah, orang ni akan dapat syurga yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sahabat ni pun baik juga. Dia pergi tanya, ya Rasulullah, fa in kana snataini, saya tak ada 2, 3, ada 2 anak perempuan. Qala wa in kana snataini, 2 pun boleh juga. Masya Allah. Tak ada pula orang bangun tanya, kalau seorang tak dapat. Kata di sahabat-sahabat Nabi, dia cakap sama dia, fara'a ba'dul qaum allau qala wahidah. Dia kata silap kita. Kalau kita kata seorang Rasulullah, tentu Nabi jawab seorang pun dapat juga. Jadi tak dapatlah. Ya insya-Allah kita kata seorang pun dapat juga, dengan kita mendapat pendidikan yang baik. Jadi para jemaah sekalian, majlis kita ni bukan tazkirah ringkas sempena dengan perasmian ini. Jadi anak rasa itulah yang penting bagi kita, mendidik anak-anak perempuan, menjaga anak-anak kita supaya dapat kebaikan. Jadi di antara penjagaan-penjagaan yang rapi,
yang mesti kita kena buat, iaitulah dari sudut keselamatan anak-anak. Selamat dunia, insya-Allah selamat akhirat. Kita tak tahu bahagian-bahagian keselamatan, dia lebih tahu bagaimana gejala-gejala sosial yang ada hari ini. Dengan gejala dipanggil medsos. Ni, alat-alat gadget yang ada. Kalau kita baca dalam laporan pihak keselamatan, terjadinya kes-kes yang tidak diingini, rogo ke apa benda, mari daripada mana? Ni, berkenalan dengan alat chat. Tiba-tiba pukul 12 malam, orang mari ambil mak duk tidur, dia turun tangga pergi jalan ke mana-mana. Akhir sekali terjadilah apa yang terjadi. Wal'iyazubillah. Maka kerana itu, para jemaah sekalian, kalau setakat kita nak jaga anak kita, anak kita duduk dalam rumah tak berjalan, hari ni duduk dalam rumah lebih bahaya daripada keluar rumah. Sebab dengan adanya fitnah gadget yang ada ini, dia boleh bercakap dengan siapa dia nak bercakap, dia boleh mengorak dengan siapa nak mengorak. Maka kerana itu, penjagaan yang paling rapi, selain daripada kita jaga dari sudut zahirnya, iaitulah penjagaan dari sudut batin, iaitulah kita kena banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kita banyak bermunajat kepada Allah, dan pemantauan yang cukup rapi supaya kita selamat anak-anak kita di zaman kita hari ini. Kita tak suka. Ada seorang khalifah zaman dulu, Bishr bin Marwan, diceritakan, dia ni sayang sangat kepada burung dia. Orang-orang Arab duduk pada pasir, dia main burung. Tiba-tiba burung dia terlepas. Burung dia terlepas lari. Orang kata, khalifah, burung lari. Oh, dia kata tutup semua pintu kota. Zaman dulu kan kota ni ada kota pintu. Tutup semua pintu. Ni bukan kuda, burung. Orang kata, ni bukan kuda tuan, burung. Burung kalau tutup pintu dia terbang naik ke atas. Maknanya kita hari ni, kawalan-kawalan kita tak boleh nak kawal. Sebab itulah di antara tanda-tanda kiamat ni dipanggil fitnah datang dari langit. Ni semua alat-alat angkasa internet ni mari daripada mana? Mari daripada atas. Jadi bagaimana kita nak jaga, nak didik anak kita, sebagaimana kata ahli motivasi, biarlah anak kita tu macam ikan di air. Ikan beranak besar, bertahun-tahun duduk dalam air masin. Kalau nak goreng, kena letak garam ke tidak? Sebab apa? Sebab jiwa dia, tubuh dia tidak terkesan dengan air masin. Tapi kali-sekali kita minum air masin, jawabnya masuk hospital, kecemasan lah kita. Tak, sebab lebih garam. Dia kata apa? Kenapa ikan tak ada darah tinggi? Tak ada bunyi lagi dah. Oh, kata ikan kena darah tinggi tak boleh makan duduk air masin. Lah, kita kena darah tinggi je. Maka artinya kita bagaimana kita nak takyif, kita nak takayus supaya anak kita ni hidup di zaman ni, hidup di zaman internet, hidup di zaman gadget. Maka di sinilah peranan kita, sebagaimana kata di kata-kata hikmah, dia kata adibu auladakum, hendaklah kita didik anak kita mengikut zaman dia, jangan ikut zaman kita. Zaman kita dulu petang-petang mak ayah bawa tali pergi cari anak suruh balik. Zaman kita hari ni kita kena bawa kuatan suruh anak keluar rumah. Terbalik tak terbalik? Sebab masing-masing dengan gadget dia senyap, tak bunyi apa. Kita kata Allahul Musta'an, Allah Ta'ala lah bantu kita. Jadi para jemaah sekalian, itu je ringkasan kita dalam tazkirah ringkas ini. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati tempat kita ini, tempat belajar Al-Quran, tempat orang mengaji Al-Quran, tempat mendidik anak-anak perempuan. Ya, Nabi kita SAW telah bersabda tadi, 3 orang, 2 orang jaga dengan baik, hijaban minan nar, menjadi tembok pemisah kita daripada api neraka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dan kita rasmikan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu qawli hadha, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan diucapkan atas ucapan perasmian dan juga tazkirah duha yang diberi sampaikan oleh Fadil Tuan Guru. Jadi sebagai simbolik perasmian kita pada pagi ini, saya dengan ini sekali lagi menjemput dan persilakan Tuan Guru untuk menandatangani pula perasmian dengan diiringi Al-Fadil Ustaz Syed Muhammad Azwan. Dipersilakan.
Alhamdulillah selesai upacara menandatangani plat perasmian. Dan sebagai tanda penghargaan kepada Al-Fadhil Tuan Guru, saya dengan ini mempersilakan sekali lagi Tuan Mudir untuk menyampaikan sendera hati daripada Madrasah Darul Hikmah. Dan seterusnya Fadil Tuan Guru juga ingin menyampaikan sendera hati kepada Mudir Madrasah Darul Hikmah daripada Yayasan Pondok Sungai Durian.